عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung perbincangan berkaitan dengan sirah sahabat, cuma dalam bentuk kita memperjelaskan beberapa kekeliruan yang berkaitan dengan pelantikan bermula sebaik saja wafatnya Rasulullah. Maka di situ berlaku proses peralihan kuasa daripada Nabi. Selepas Nabi wafat, maka kuasa itu berpindah kepada Sayyidina Abu Bakar, dan di situ dia ada berlaku beberapa perkara yang telah kita sebut dah sebelum ini. Mari kita sebut sebelum ini, mana kaitan dengan Sayyidina Abu Bakar ni, apakah yang berlaku dan apakah timbul perkara itu sebagai satu isu. Jadi untuk mengetahui hadirat-hadiratnya, boleh jadi hadirat berasa perkara ini tak ada apa pun sebenarnya, tak ada timbul masalah sikit apa kapung ni. Tapi kena tahu sebab sekarang ni oleh kerana maklumat sekarang ni dia bergerak cepat, kadang-kadang kita tidak jangka perkara itu. Ini sebagai satu maklumat lah, sebagai satu anjakan supaya kita ada lebihan ataupun tambahan maklumat itu. Jadi pada minggu sebelum ini telah saya sebut berkenaan dengan bai'ah Sayyidina Ali ni radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Yang mana pada minggu sebelum juga telah saya sebut bahawa banyak juga riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab hadis yang saling bercanggah dalam masalah ini. Misalnya kalau kita tengok dalam riwayat Bukhari sendiri pun jelaslah sebut bahawa Sayyidina Ali ni lewat 6 bulan selepas Nabi wafat baru dia bai'ah, mengikut riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha itu. Tapi ada juga riwayat-riwayat lain yang tidak sebut begitu. Jadi inilah perkara yang kita bincang dah sebelum ini, dan malam ini insya-Allah kita akan sambunglah. Ini saya sebut ni nak ulang balik ni supaya kita tidak hilang punca lah, namun tak tahu latar belakang perbincangan kita ni. Jadi biar tergambar semula sambungan perbincangan ni. Yang mana disebut mana Fatimah ni marah lah kerana bila dia dituntut pesaka daripada Nabi, Nabi tak beri tuntut pesaka daripada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak beri akan rasa nahnu ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Itu kami para nabi ni, kami tidak tinggal harta dalam bentuk pesaka, kalau ada dia jadi sedekah. Jadi maknanya keluarga tidak berhak menuntut sebagai harta pusaka. Jadi disebutnya seolah-olah kerana itulah maka Fatimah ni terasa hati kepada Sayyidina Abu Bakar, sehingga terbawa-bawa sampai 6 bulan tak tegur, tak jumpa. Sayyidina Ali pun jadi tak terbit rumah 6 bulan tak jumpa Sayyidina Abu Bakar. Gitu ada disebut dalam riwayat. Bahkan kononnya bila Fatimah wafat, tak sewi tidak beritahu pada Sayyidina Abu Bakar tu. Simpan apa tengah malam nak susut daripada nak sembunyikan berita kematian itu daripada pengetahuan Abu Bakar As-Siddiq. Itu cerita lah biasa disebut ni, dan perkara ini diguna juga oleh musuh-musuh Islam. Jadi kira-kiranya hadis ni dalam riwayat Bukhari ni agak jelas lah, memang jelas sebut bahawa Sayyidina Ali ni lewat lah selepas wafat Fatimah baru dia bai'ah pada Sayyidina Abu Bakar. Tapi kita kena ingat dalam riwayat lain ada juga riwayat yang juga sahih, jelas juga sebut bahawa Sayyidina Ali telah bai'ah pada Sayyidina Abu Bakar ni pada hari mula-mula lagi.
Hari mula-mula lagi. Hari mula-mula wafat Nabi SAW. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad, Hakim, Baihaqi, yang bersumberkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Disebutkan, ni saya terjemah selalu, disebutkan bahawa Abi Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahawa Sayyidina Abu Bakr ini selepas dia dilantik menjawab jawatan khalifah di Saqifah Bani Sa'idah itu, dia telah berucap di atas mimbar. Ini dalam riwayat ni disebut gitu. Dan semasa berada di atas mimbar, Sayyidina Abu Bakr telah melihat kepada wujuhul qaum, kepada wajah-wajah yang berada di hadapan dia. Dia tidak lihat, dia tidak nampak Az-Zubair, Zubair ibn al-Awwam. Lalu dipanggil Zubair. Lalu Zubair pun datang. Lalu Sayyidina Abu Bakar tanya dia, kamu ni mana keluarga Rasulullah juga? Zubair ni. Sebab Zubair ni, dia ni suami kepada Asma' tu lah. Asma' tu kakak Aisyah. Maknanya dia ni abai ipar Aisyah. Gitu. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, engkau sebagai keluarga Rasulullah, membantu Rasulullah semasa Rasulullah hidup, apakah engkau bersikap begini dengan maksud untuk memecah belahkan perpaduan umat Islam? Lalu Zubair ibn Awam kata, la tathriba ya akhi, tidak sekali-kali, tidak sekali-kali bermaksud begitu, hai khalifah. Lalu dia terus bangun dan dia bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar. Gitu dulu, lepas tu kita ulas sikit lah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar lihat lagi kepada hadirin yang ada pada waktu, dia tidak nampak mana Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lalu dipanggil Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pun datang. Maka Sayyidina Abu Bakar tanya, wahai sepupu Rasulullah, dan dia ni adalah merupakan menantu Rasulullah, bukan sekadar sepupu, menantu Rasulullah. Rasulullah tu mertua dia. Apakah engkau berbuat demikian, tidak baik dengan maksud untuk memecah belahkan kesatuan umat Islam? Sayyidina Ali kata, tidak sama sekali, wahai khalifah. Dia pun terus bai'ah. Tu bai'ah. Baik, dalam hadis ni sebut sebaik saja Sayyidina Abu Bakar dilantik jadi khalifah di Saqifah, dia naik atas mimbar. Ada hadis ni. Tapi kalau kita tengok dari riwayat lain yang sahih juga, naik atas mimbar dengan peristiwa Saqifah Bani Sa'idah itu 2 hari berlaku tu. Hak Saqifah Bani Sa'idah itu hari pertama. Jadi di situ bai'ah yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar tidak berlaku secara menyeluruh. Kerana kematian Rasulullah itu pada waktu tu, hadir di Saqifah Bani Sa'idah tu bukan semua sahabat. Kerana ramai lagi yang tak sempat dengan peristiwa itu. Tu bai'ah tu agak khusus. Jadi cerita dalam ni sebut hak Zubair bai'ah, lepas tu Ali bai'ah ni, kalau mengikut riwayat ni, riwayat daripada Ibnu Sa'ad, Imam Baihaqi, Hakim, dia ambil daripada Abi Hurairah, Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri ni, hak ni kalau mengikut riwayat lain, ini berlaku pada hari kedua. Berlaku pada hari yang kedua. Berlaku ni bukan di Saqifah Bani Sa'idah, tetapi berlaku ni di Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Sebab dia naik atas mimbar. Di Saqifah mana ada mimbar? Tak ada mimbar. Berlaku di Masjid Nabi SAW. Maknanya daripada riwayat ni jelaslah Zubair ibn Awam yang dikatakan tidak baik, aku sebenarnya dia telah bai'ah. Sayyidina Ali pun telah bai'ah. Maknanya bila ada riwayat yang makna berbeza, bercanggah, sama-sama sahih, kita kena banding, kena tengok model. Kena tengok model. Lepas tu banyak lagi benda lain. Misalnya misalnya Hafiz Ibn Kathir, dia sebut dah, dia mari riwayat, dia kata dia dengar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah kata gini, dia dalam riwayat dia mari dah. Mana disebut oleh Ibn Kathir dan sebagainya. Dan hadis ni mahfuz, sahih, sanad dia sahih. Yang mana dalam riwayat ni sebut tentang bagaimana Sayyidina Ali telah bai'ah
pada hari pertama atau pada hari kedua selepas wafat Rasulullah. Jelas lagi sebut. Mana dalam riwayat ni. Dan sebenarnya riwayat ni benar. Hak sebut riwayat hak mari daripada hak ni sebut ni, Hafiz Ibnu Katsir sebut ni. Riwayat dia kata dia dengar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah kata, Muslim bin Hajjaj telah tanya aku tentang hadis ni. Jadi hadis ni sanad dia sahih dan dia hadis terpelihara, mahfuz hadis ini. Dia ceritalah bagaimana Sayyidina Ali telah bai'ah. Kalau tidak pada hari pertama, hari kedua, tentu antara dua tu tentu ada berlaku bai'ah, dia kata. Jadi hak ni sebenarnya dia ada sokongan dia hadis ni. Sokongan dari sudut realiti yang berlaku dalam tempoh nebula. Di mana Sayyidina Ali ni sebenarnya hak riwayat kata dia bai'ah selepas nebula tu, ada riwayat sebut nak dia tak tubik nah daripada rumah. Tak jumpa Sayyidina Bakar. Sedangkan banyak riwayat sebut dia ni tak tinggal sembahyang Jumaat di Masjid Madinah. Dalam tempoh tu memang dia ni kaki Jumaat. Bukan jenis kaki kedai kopi. Dia tak tinggal. Bahkan dia tak berpisah dengan Sayyidina Bakar. Nak pisah mana dengan Sayyidina Bakar jadi imam. Dia stay zaman Nabi ni, stay zaman sahabat ni. Kalau zaman Nabi jadi imam. Tak ada orang lain jadi imam. Kecuali Sayyidina Abu Bakar kedekat dengan Nabi nak wafat itu. Selepas Nabi, Sayyidina Abu Bakar khalifah tu dia jadi imam salat di Masjid Nabawi. Begitu zaman Sayyidina Umar. Bahkan kalau kita tengok dari riwayat, Sayyidina Umar ni bila dia kena tikar oleh Abu Lu'lu'ah Syiah tu, Yahudi apa ni, Majusi tu, Abu Lu'lu'ah Al-Fairuz itu. Bila dia kena tikar pada waktu subuh ketika semaya tu dengan khanjar, dengan masa pisau belati, bukan belati mana, lawi ayat lah, kita tahu pisau ada bentuk macam sabit tu. Beberapa hari selepas tu dia mati, Sayyidina Umar. Dan dia pesan, dia sebut pada sahabat orang tertentu lah, supaya jadi imam. Mana ditentukan khusus. Mana dah 3 hari. Adalah sahabat disebut dalam setengah riwayat, ada seorang sahabat tu dah 3 hari dia jadi imam ketika Sayyidina Umar sakit. Lepas saja Sayyidina Umar sakit dan Sayyidina Umar mati, sebaik saja Sayyidina Uthman menjawab jawatan khalifah, terus Sayyidina Uthman menjadi imam salat. Jadi apa yang saya nak sebutnya, Sayyidina Ali ni dia pergi sama semai, dia tak tinggal semai dia. Macam mana boleh? Dan dia ni sahabat Sayyidina Ali, memang dia besar depan. Lepas tu bagaimana kata dia siapa tak tegur Sayyidina Bakar 6 bulan, lepas tu semaya dia pergi sama. Jadi riwayat-riwayat begini dia menyokong pendapat yang kata Sayyidina Ali tak ada masalah pun. Bahkan dalam riwayat juga ada disebut, kalau kita baca sejarah bagaimana peristiwa Riddah itu, berlaku insiden murtad itu di zaman awal Sayyidina Abu Bakar ni, Sayyidina Ali ni dia ni turut serta dengan Sayyidina Abu Bakar pergi pada Zil Qissah, nama satu tempat nak menangani tempat orang murtad itu. Nama tempat yang paling dekat Zil Qissah itu. Kalau kita baca sejarah Abu Bakar, itu tempat mula-mula dia pergi untuk memerangi orang murtad. Sayyidina Ali pergi bersama Sayyidina Abu Bakar Zil Qissah itu. Itu berlaku awal lagi tu, dalam tempoh 6 bulan itu berlaku tu. Jadi macam mana kata Sayyidina Ali siapa mengasihkan diri daripada Sayyidina Abu Bakar? Sedangkan riwayat yang menyebutkan dia bersama dengan Sayyidina Abu Bakar seperti ketika zaman Nabi ada, itu banyak riwayat. Jadi maknanya apa yang kita nak bukti sininya bahawa konflik yang berlaku di kalangan sahabat itu tidak sebesar yang digambarkan sebenarnya. Cuma musuh Islam dia nak supaya nampak balas sahabat itu, nak memberikan gambaran yang buruk pada sejarah awal Islam. Itu tujuan dia sebenarnya. Mana kalau kita nak sangka baik, kita nak olah dengan cara yang harmoni, cukup luah ruang tu ada. Tapi musuh-musuh Islam dia tak sihat. Dia nak nampak berebut kuasa, nampak balah, nampak sahabat ni memencilkan ahlul bait, nampak sahabat ni benci kepada keluarga Nabi. Tu musuh Islam. Musuh Islam dia nak tu. Nak suruh apa? Nak memecahkan perpaduan umat Islam. Dia balah. Ini peranan pokok Yahudi. Ya sekarang ni dia jelma dalam bentuk nama Syiah itu. Kita tengoklah di syariah lagi. Jadi gitu. Kata Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami, ya Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani atau syarah kitab Bukhari. Ini Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami ini dalam bidang fiqh yang
menonjol dalam bidang fiqh lah. Kata Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami, dia kata riwayat yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri yang menyebut kata lewat Sayyidina Ali melakukan bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar, yang dikatakan sahih oleh Ibn Hibban dan orang lain. Ibn Hibban dan ulama-ulama hadis lain kata sahih riwayat Abi Sa'id Al-Khudri tadi yang menyebutkan bahawa Sayyidina Ali ni lewat melakukan bai'ah pada Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana komentar Imam Baihaqi? Disebut sini. Kata Imam Baihaqi, hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim yang bersumberkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri yang menyebut tentang lewatnya bai'ah Sayyidina Ali, dari lewatnya bai'ah Sayyidina Ali, dan Bani Hashim pun lewat juga bai'ah Sayyidina Ali, sehingga selepas wafat Fatimah baru pergi bai'ah. Riwayat itu kata Baihaqi adalah dhaif. Kata Imam Baihaqi, mana riwayat tu, hadis tu dipertikaikan. Kau sebut kata Sayyidina Ali lewat, itu dhaif tu. Kerana Zuhri yang meriwayatkan hadis, dia tak mari sana. Cara tu kalau dia tak mari sana, tak ada sana. Hadis gitu, tak ada sana. Tetapi hadis Aisyah tadi, hak terdapat dalam Bukhari, hak tu sahih. Hak tu sahih tu. Jadi bagaimana kita nak melihat perkara ini? Sebab kenapa ni sahih juga. Hadis dalam Bukhari riwayat Aisyah kata Sayyidina Ali lewat tu. Baik. Kata hadis lain sahih juga. Hak kata bai'ah tu di hari pertama atau di hari kedua, dan dia memang sentiasa bersama Sayyidina Abu Bakar dalam tempoh 6 bulan ni. Bagaimana kita nak kompromi ke hadis? Sebab itulah ulama kata melihat kepada riwayat-riwayat lain, melihat pada fakta-fakta sejarah, kita boleh buat kesimpulan bahawa Sayyidina Ali itu sebenarnya dia telah melakukan bai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar sama ada hari pertama ataupun hari kedua. Tentu salah satu. Cumanya ada disebut, ada ulama sebutlah. Ni dalam riwayat daripada Ibnu Katsir tersebut. Cumanya dia oleh kerana selepas tu kita kena tahulah bahawa Fatimah selepas Nabi wafat tu dia semacam tidak sihat lah. Sebab tu dia lepas ni boleh murung, duduk di rumah. Tu. Jadi lepas tu keadaan dia tu gitu. Jadi Sayyidina Ali ni nak jaga isteri dia ni. Kerana ini anak Nabi SAW. Jadi memang dia tak banyak suruh keluar. Cuma semaya Jumaat tu dia pergi. Tetapi aktiviti dia agak terbatas. Kenapa? Nak mengambil hati isteri dia. Ulama terima tu. Tapi nak kata tak tobik langsung, siapa tak jumpa sama kata tak mungkin. Sebab dia pergi Jumaat di Masjid Madinah. Dan dia ni memang disebut. Sebab kalau kita tengok dalam sirah Itmamul Wafa, memang disebut Sayyidina Ali tu memang ada pergi bersama Sayyidina Abu Bakar ketika memerangi orang murtad di nama tempat yang nama Zil Qissah. Memang dia ada. Cuma bagi setengah-setengah orang yang tidak tahu bahawa Sayyidina Ali ni dia telah bai'ah pada Sayyidina Abu Bakar di hari pertama atau hari kedua, bagi orang-orang yang tidak tahu, maka dia jadi timbul masalah. Dia tak tahu hakikat benda yang berlaku. Sebab pada waktu tu sistem aliran maklumat tidak sepatah sekarang ni. Sahabat masa tu belah-belah ribu dah. Bukan semua tahu. Lepas tu kita kena ingatlah di sila-sila tak ada pun buat munafik pula yang main peranan nak menyekat maklumat, nak menyelewengkan maklumat. Kita kena ingat hal tu. Dia ada semua hal tu. Syaitan dia tak mati kan. Dia ada semua tu. Kita kena ingat hal tu. Jadi kita kena berwaspada dalam masalah ni. Jadi bagi yang tidak tahu bahawa Sayyidina Ali telah bai'ah di peringkat awal, maka dia duk bawa cerita lah. Dia kata Sayyidina Ali mana tidak senang hati dengan Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga Fatimah. Dia bawa lah cerita tu, pergi minta tanah Fadak, tanah Saka tu. Sayyidina Abu Bakar tak rugi. Sebab dia campur cerita tu, jadi nampak menarik lah. Tu sebenarnya. Dan dalam setengah riwayat lain disebut juga bahawa Sayyidina Ali perasan
bila selepas wafat Fatimah, dia tengok setengah-setengah orang ni pandai lain macam pada dia. Ni lah ulama kata pandai lain macam, sebab orang tak suka. Umum sahabat tak suka dengan sikap Sayyidina Ali yang tidak baik. Ini bagi hak tak tahu. Setengah-setengah sahabat hak tak tahu bahawa Sayyidina Ali telah pun baik sebenarnya. Tapi oleh kerana dalam tempoh bulan tu, aktiviti Sayyidina Ali agak terbatas kerana dia banyak duduk rumah. Bukan bermakna perkara itu menafikan dia pergi semaya Jumaat. Tidak. Tu benar. Jadi bagi sesuatu dia pandai pelik. Apa tak baik? Ada kepentingan diri ni. Macam-macam lah. Sayyidina Ali nak mengelakkan daripada timbul isu yang negatif itu, timbul jadi isu tak molek, maka dia pergi bai'ah selepas tu dengan maksud nak isytiharkan, nak menutup pintu fitnah itu. Itu yang disebut oleh ulama. Bahkan kalau kita tengok misalnya Abi Daud dalam kitab dia telah mengeluarkan satu riwayat daripada Ibnu Sirin. Kata Ibnu Sirin, bila Sayyidina Ali itu agak lambat lah lewat bai'ah pada Sayyidina Abu Bakar, sepatu Sayyidina Abu Bakar jumpa lah dengan dia. Sayyidina Abu Bakar tanya dia, akarahta imarati, apakah engkau tidak suka kepada kepimpinanku? Sayyidina Abu Bakar tanya Sayyidina Ali, dia tanya direct, bukan melalui wasilah, tidak, tapi secara mubasyarah, secara maknanya kita kata tatap wajah lah, kita kata secara berdepan. Akarahta imarati, apakah engkau tidak suka kepada kepimpinanku? Sayyidina Ali kata tidak, saya bukan tidak suka. Bahkan saya tak keluar, saya tak pergi mana-mana kecuali saya keluar semaya Jumaat. Itu jelas dia sebut dari riwayat ni. Saya keluar semaya Jumaat. Dan tujuan saya buat gitu tu bukan apa, kerana saya nak kumpul Al-Quran. Dan para ulama menganggap bahawa Sayyidina Ali telah kumpul Quran mengikut tertib dia, seperti mana tadarus Nabi, talaki Nabi dengan Jibril di tahun terakhir dari bulan Ramadan tu. Dia nak kumpul Quran, tertib Quran. Dia sebut gitu. Maknanya dia sebut tu alasan dia kenapa dia tidak banyak aktiviti tubik luar dari tahun bulan tu, kecuali semaya Jumaat dia tubik, kerana dia sedia kumpul Quran. Kumpul Quran maksud nak kumpul 30 juz lah, dengan bentuk tertib susunan mengikut yang Nabi talaki Nabi dengan Jibril di tahun terakhir. Maknanya dia ada alasan. Tu alasan Sayyidina Ali bui ketika bertemu dengan Abu Bakar dari riwayat. Apa tak sepakat alasan Sayyidina Ali tu? Apa tak sepakat alasan? Dia buat alasan sendiri. Dia buat maknanya tu Sayyidina Ali sendiri, tu yang punya dirinya, gitu alasan dia. Bukan kerana benci pada Sayyidina Abu Bakar. Dia sebut dia pergi semaya Jumaat. Sebab itulah mengikut ulama sirah yang mahir dalam ilmu hadis, dia kata berdasar pada kenyataan-kenyataan ini, kita tahu, kita jelas berdasar ke apa yang telah kita tetapkan, berdasar pada riwayat-riwayat yang banyak, sebenarnya berlaku ijma' sahabat, sepakat sahabat dan orang selepas mereka tentang kelayakan Sayyidina Abu Bakar menjawab jawatan khalifah itu. Dan perkara itu sebenarnya memadai. Kalau tidak ada nas yang terai pun, sebab semua terima, hatta Sayyidina Ali pun terima. Bahkan ijma' itu lebih kuat daripada nas-nas yang tidak mutawatir. Adalah riwayat dalam Bukhari, tapi tidak sampai peringkat mutawatir. Ijma' itu lebih kuat lagi. Ijma' sahabat itu lebih kuat lagi. Itu kaedah dia. Sebab kalau ada riwayat pun bercanggah, ta'arud, hak ni kata gini, hak ni kata gini. Lepas tu kita kenyataannya, kalau ada disebut dalam sejarah kata orang ni, beberapa orang yang tidak bai'ah pada Sayyidina Abu Bakar, bila dikaji riwayat tu, ada menyebutkan bahawa dia telah bai'ah. Maknanya kalau kita kata seorang dua je tidak bai'ah berdasar pada riwayat, apakah kita nak terima riwayat tu? Riwayat tu pun tidak mutawatir. Kita nak tolak ijma' sahabat. Munasabah? Tak munasabah. Semua terima. Bahkan benda tu sudah jadi satu sejarah yang tidak boleh dipindah dah sekarang. Kenapa timbul lagi sampai sekarang ni? Kalau dalam internet berat tu isu ni, diguna lagi pokok Syiah ni. Situ lagi dia sebut sama tu, Sayyidina Abu Bakar rampak hak Ahlul Bait, sebut sama. Nak menaikkan sentimen benci pada sahabat tu. Diguna itu sebagai satu isu untuk menimbulkan, menanam rasa benci terhadap sahabat utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kali ni dan waktu tu dia berjaya sehingga orang sangat kufur Sayyidina Abu Bakar.
Sehingga sanggup kata Sayyidina Abu Bakar ni perampas, Sayyidina Abu Bakar ni. Lepas tu banyaklah cerita-cerita lain dibuat. Sehingga Sayyidina Abu Bakar ni merancang bunuh Nabi dengan meracun Nabi melalui anak dia. Dia benar ni disebut dalam kitab. Sampai begitu sekali. Kita tengok di syariah. Kemuncak ajaran ni, hak ni berlaku di zaman kita. Fakta yang kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ni bunuh Nabi ni ada dalam berapa ratus tahun dah sebut dalam kitab syariah. Kesal dia terjemah tengok di syariah. Bunyi nama Sayyidina Umar meleh kali. Kesal daripada ajaran. Kesal daripada ajaran ni. Ni kata bahaya. Tujuan dia waktu memang Yahudi kan nak menimbulkan kebencian. Islam ni menimbulkan kasih sayang. Jadi benda tu kena jelas. Sebab itulah kita tengok kenyataan ulama Jadi katakanlah adalah disebut Zubair, Talha, Abbas ni saudara Nabi lah. Mengikut andaian, kalau kita andaikan kata, sebab ada riwayat sebut. Cuma apakah riwayat itu kemah, mutawatir sehingga kita pegang sebagai satu akidah? Tak ada dah penyelesaian lain. Tak ada ulama kata gitu. Cuma ada disebut Talha, Az-Zubair ibn al-Awwam, Abbas. Ada dikatakan dia lewat baik. Hadis tu kata tu tak baik aku. Ada juga baik. Kalau kita terima waktu ada, lepas tu padan kedua tiga empat orang ada yang berlaku sungguh gitu. Padan kalau kita nak tolak ijma' sahabat belah ribu tu. Nak siapa? Tak nak siapa. Zaman kita lah ni, kalau dari segi tindakan kita lah, contoh kita kata contoh sebagai contoh, katakan ahli jawatan masjid ada 20 orang, 3 orang tak setuju, kita nak pakar 3 orang tu. Lagu tu tak setuju dari satu keputusan lah. Lepas tu kita nak tinggal kat 17 orang. Mana orang pakar kaedah lagu tu? Orang tak pakar kaedah lagu tu. Pakar tu punah dunia ni. Ni 3-4 orang tu yang boleh sebut. Belah ribu semua terima. Lepas tu duduk bawah tu kata pergi. Nak siapa? Tidak nak siapa. Kalau terima juga ada rosak mana-mana tu. Kalau bahasa budak-budak kan ada putus harap lah tu. Ni pokok jenis putus harap ni orang tak wakil ke? Dia sebut Sayyidina Ali tu. Kan Sayyidina Ali seorang? Tak boleh. Lepas tu orang lain tak jamin masuk surga juga. Terima belakang kita nak buat ni. Jadi benda tu kita kena fikir benda tu. Tak okey lah. Sebab kata Bani Hashim tu. Siapa dia Bani Hashim juga ya nama? Siapa dia Bani Hashim? Abbas saya Bani Hashim. Nak sebut nama betul. Dia semua sebut secara umum gitu. Lepas tu riwayat yang kata dia terima, dia baik semua tu ada juga. Apa tak si pakar tu? Baiklah kalau kita terima waktu lah. Waktu sahabat lah hak berbelah ribu tu. Hak yang membentuk pasukan bawa Islam ke seluruh dunia tu. Tapi kita nak letak mana nama ni? Kita nak letak mana nama? Sahabat-sahabat saya yang dijamin masuk ke. Jadi benda-benda begitu. Sebab itulah pokok Syiah ni hati-hati. Dia akan naik Sayyidina Ali setinggi-tingginya. Dia akan naik pokok Ahlul Bait setinggi-tingginya. Apa tu? Dia nak lawan pokok sahabat ulama belah ribu ni. Jadi kita nampak ni sahabat lain. Hak lain itu tidak sahabat Nabi ke? Hak lain tidak anak-anak Nabi ke? Anak-anak Nabi ramai mana? Sokong Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak anak-anak lagi. Tidak ketuk tua tu. Lepas tu Aisyah tu tidak anak-anak lagi. Bini je tu benar tu. Lepas tu hak mana? Jadi anak-anak Ahlul Bait ni siapa dia? Berat sungguh. Rupanya Ahlul Bait ni daripada keturunan Fatimah waktu Hasan Husain. Lepas tu Hasan pun dak dah. Sayyidina Husain pun hak mak tu ya. Mak mana tu mak tu? Mak anak Maharaja Parsi. Nama Syahrbanu. Jadi Sayyidina Husain ni nikah lagi orang lain. Bapa tak masuk sebagai Ahlul Bait. Bapa tak masuk sebagai Ahlul Bait. Kalau kita tengok jalur yang pelik ni main pelik. Mana kejadian luar biasa. Dia kalau ada orang tak dalam zoo ni pokok ni untuk dilihat oleh manusia. Sebab barang pelik ni. Kena buh dalam pagar takutnya curi dia mau barang pelik orang curi. Jadi tak boleh biar bergerak dalam masyarakat benda pelik gini. Rosak masyarakat. Cuba tengok dia iktiraf anak keluarga Sayyidina Husain daripada satu jaluran. Bila kita kaji jaluran tu daripada isteri Sayyidina Husain tu. Lalu dia dah saya mari ada demo tunjuk mari dia kita tepek di masjid besar lah. Keturunan Alawiyin daripada Nabi, keturunan Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. Tapi situ dia tak boboh. Siapa dia? Isteri Sayyidina Husain yang melahirkan imam Syiah. Dia tak ayak. Dia susuk tu. Dia tak ayak. Moga hak dia iktiraf tu, puas iktiraf tu daripada mak yang bernama Syahrbanu. Syahrbanu tu isteri Sayyidina Husain kan. Syahrbanu ni anak Yazdajid. Yazdajid tu siapa dia? Maharaja Parsi.
Yazdajir itulah dia pergi ke kerajaan Parsi zaman Sayyidina Umar, jatuh kerajaan itu. Di zaman Sayyidina Umar dia panggil kerajaan Syasaniyah itu. Jadi puteri Maharaja Parsi itu jadi tawanan perang. Dibawa pergi ke Madinah, kemudian dibeli oleh Sayyidina Husain dan dijadikan isteri dia. Daripada itulah lahirnya imam-imam Syiah itu. Jadi sebenarnya dia berkait dengan pokok Parsi, semangat Parsi itu. Asawiyah lah sebenarnya. Tu sebenarnya Sayyidina Husain kan ada lagi ke minyak lain, cucu lain, apa yang tak masuk Ahlul Bait tu. Tak kau pelik tu. Kita pun heran apa jadi Ahlul Bait, jadi mayat. Jadi bahaya aku sebelah ya. Tu tak kau pelik. Dia ada, kalau kita faham, kita kaji molek, dia ada maksud tak molek lah tu. Dia ada maksud tak molek. Kalau seorang mak lah, dia berat anak 10, dia berat kau seorang, berat mak tu. Ataupun dia caw kau ni, lagu mana jadi? Lagu mana jadi? Orang pelik, tak seimbang mak, tak seimbang ibu bapa ni. Apa dia bilang ni? Mesti ada tak kena. Padahalnya Sayyidina Husain tidak gitu, Sayyidina Ali tidak gitu. Ni orang lain. Kalau kita panggil musuh Islam tu lah. Tu jelas ni. Okey, baik, seterusnya. Baiklah, kita pergi lagi secara logik. Katakanlah berlaku sungguh, kita terima Sayyidina Ali tak baik, Zubair tak baik, Talhah tak baik, Abbas tak baik, dan sejumlah sekumpulan di kalangan Bani Hashim keluarga Nabi tak baik. Baiklah, dengan ada sahabat yang berbelah ribu itulah, termasuk Sayyidina Uthman, termasuk orang lain, Abdul Rahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, semua mubasyarah, asyarah mubasyarah bil jannah tu. Dia disebut satu hadis dia ni masuk surga tu. Dia mau tu tak layak kan jadi ahlul halli wal iqti. Dia mau tu tak layak kena menentu dasar negara. Sedangkan puak-puak ni lah esko zaman Nabi, esko zaman Sayyidina Abu Bakarnya. Puak-puak ni lah jadi majlis mesyuarat kerajaan negeri, kerajaan pada waktu tu. Lepas tu tak layak. Siapa dia kata tak layak? Mana ada sejarah sebut yang menentukan hal negara keluarga Bani Hashim? Mana ada? Tak ada. Bahkan isteri Nabi tak ada seorang pun Bani Hashim. Isteri Nabi tak ada seorang pun Bani Hashim. Dari kalangan Bani Hashim tak ada. Tak ada. Tak usah cari. Tak cari mana? Kata tu dah apa? Tak ada. Sebab itulah kita kena tengok molek banyak benda Tuhan buat ni dia ada kira tu. Sebab Allah berlaku tu dia melalui perancangan Allah berlaku. Berakak-akak Bani Hashim. Sedangkan dalam sejarah sebut Bani Hashim lah, sebenarnya keturunan Bani Hashim lah yang banyak sekali lawan Nabi. Bukan kita nak menguduh walaupun Nabi, hakikat sejarah begitu. Tak kira kita tak tahu bila Nabi hijrah ke tak sampai 90 orang Islam. Cuba kaji molek berapa orang Bani Hashim. Cuba kaji. Kau nak kira. Jadi benda-benda gitu kita kena tengok. Siapa Nabi tu pasal pergi ke Taif ke apa tu? Patut ada perang dengan Nabi tu siapa? Orang luar apa? Jadi sebab tu kita tak boleh main sentimen lagu tu. Jadi puak-puak Syiah sengaja dia main sentimen lagu tu, menaikkan emosi benci. So keluarga Nabi. Cuba kaji kat setiap keluarga Nabi ni. Cuba kaji. Okay, baik. Imam Nawawi saya nak sebut rakan-rakan. Dan sebenarnya dalam riwayat ada sebut, saya tambah sikit lagi. Kalau kita tengok dalam ni, sebab kitab ni ringkas, sebenarnya ada disebut dalam riwayat bahawa ni keluarga Bani Hashim, Sayyidina Ali sendiri tak ada ke satu riwayat ke yang menyebutkan dia pergi bai'ah. Ada riwayat, apa ya kita tepikan riwayat tu? Memang ada riwayat kata Talhah tidak bai'ah, Az-Zubair tidak bai'ah, Sayyidina Ali tidak bai'ah. Tidak bai'ah maksudnya lewat. Kita akan tengok akan datang ada setengah sahabat tu sampai mati tak bai'ah, ada disebut. Bahkan dia lari pergi luar daripada kota Madinah, mati sana. Kita tengok sepan. Jawab lagu mana cerita waktu tu. Tetapi ada riwayat sebut mereka ni lepas walaupun lewat, kalau kita terima lewat sebab tu dia pergi bai'ah dan dia royak sebab apa dia lewat. Mana dia royak surat tunjuk sebab lah. Kalau kita nak guna bahasa lain kan. Tapi apa yang kita duk pakar hak orang lain tidak pakar alasan dia.
Sebab hak ulama kata bi'ah ni baik, ijma' sahabat ni bukan bermaksud hari pertama hari kedua. Bukan maksud gitu. Hak kata ijma' tu termasuk selepas 6 bulan tu lah. Maknanya kalau ada lewat selepas tu dia bai'ah, maknanya semua sekali. Tu ijma'nya. Bukan kata hari pertama hari kedua. Hari pertama hari kedua ni ramai tidak dia seorang. Mungkin ramai lagi duduk nego jauh-jauh apa. Kalau kira hari pertama hari kedua, kalau kira hari pertama hari kedua tidak dia saja, ramai lagi orang lain. Sebab tu kalau kita tengok sejarah, bertali arus pergi menyatakan bi'ah hari pertama kedua ketiga tu. Sebab kita lah ni ya. Bila ni kan lepas pilihan raya sampai hari ni ada macam duduk mari duduk ucap tahniah tak habis-habis lagi. Tak habis-habis lagi. Biasa dia tak ada, muka dia tak ada. Hari ni pun ada lagi. Telefon misalnya kepada menteri besar dan menteri. Biasa tu. Enggak zaman Nabi. Zaman ketika tu maklumat tidak secanggih sekarang ni. Lagilah maknanya lambat tu. Jadi benda tu kalau kita faham gitu kan dia jadi molek, tapi tak boleh lah dia tak, sebab dia tak semolek. Sebab fi qulubihim marad, dalam jiwa mereka memang ada penyakit. Penyakit jiwa. Ni. Misalnya Imam Nawawi dengan sanad yang sahih, bukan dengan sanad yang sahih. Bukan sanad. Telah meriwayatkan daripada Sufyan Ats-Tsauri, tokoh tabi'in besar. Dia kata, berdasarkan kepada kenyataan analisa fakta ni, kata Imam Nawawi mengikut riwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kata, ni berdasar Sufyan Ats-Tsauri ni zaman sahabat. Dia tak ada dengan Nabi, betul panggil tabi'in. Dia zaman sahabat. Dia kata kan, sesiapa yang masih berdegil berkeyakinan bahawa Sayyidina Ali lah lebih berhak menjawab jawatan pemerintah tertinggi, yakni khalifah, bukan Sayyidina Abu Bakar, bahkan menyatakan Sayyidina Abu Bakar tidak lebih layak. Misalnya, sebenarnya orang yang berkata begitu, orang yang berkeyakinan begitu, dia sebenarnya dia telah secara langsung, secara terang, dia telah menyanggahi Sayyidina Abu Bakar, dia telah menyanggahi Sayyidina Umar, dia telah menyanggahi sahabat yang terdiri dari kalangan muhajirin, dan dia telah menyanggah sahabat yang terdiri dari kalangan ansar. Dan saya berpendapat, kata Sufyan Ats-Tsauri, orang itu yang berpendapat begitu, amalan dia tidak akan terangkat ke langit. Kenyataan ini dikeluarkan dari Imam Daruqutni daripada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni siapa dia? Sahabat tu. Mana bersumber pada waktu juga. Mana sahabat ni bertegah dia, siapa dia kata selepas selesai dengan masalah ni, selepas ijma' di kalangan sahabat bahawa Sayyidina Abu Bakar layak jadi khalifah, nak banding orang lain, bukan banding Sayyidina Ali saja, banding orang lain. Hak ni kita mengambil kenyataan ni mengikut Sufyan Ats-Tsauri. Kalau ada lagi orang kata selepas selesai, selepas akad subuh, ada lagi yang kata Sayyidina Ali lebih berhak, ada lagi menimbulkan syak wasangka. Pada pandangan saya, kata Sufyan Ats-Tsauri, amalan dia buat tak terangkat ke langit, Tuhan tak terima. Daruqutni kata hak ni sebenarnya Ammar bin Yasir, sebenarnya sahabat Nabi, daripada Ammar bin Yasir dan seumpamanya lah. Mana berat pada pandangan salafus salih kita dulu, berat benda ni, bukan kecil-kecil. Sepatutnya kita kena sensitif benda lagu ni. Mana kalau ada orang sebut dah, kalau ada orang sebut kata tetap benda-benda ni mempertikam benda ni, hak ni kalau nak tunjuk kuasa pun nak jadikan isu besar. Sepatutnya lah kita kata dah. Tapi orang kita ni tidak berasa sensitif ni. Terus sebut benda-benda lain, nak tahu kan. Okay. Liput test seluruh media selalu. Misalnya contoh, sebagai contoh, sebab tu saya pun belak dia. Kalau bunyi hina Nabi, nyaca Nabi, hina sahabat ni tak hina Nabi ke? Duduk mempertikaikan sahabat Nabi. Sayyidina Muawiyah ni gila puasa, atas masjid ceramah profesor, benar. Semua orang dengar. Tapi tak terima, tak ada apa tu. Tapi kalau sebut tentang Nabi, ini Nabi tak boleh. Amalan cinta Rasul, kata boleh, kata wah tu menjadi maksud kita menghina Nabi. Gagal. Ni orang tu kata kepada natu Nabi Sayyidina Uthman tu. Dalam kitab Syiah, Sayyidina Uthman ni dia bubuh gelaran nama, dia beri gelaran.
Talaksam. Syiah ni dia beri gelar kepada Sayyidina Uthman ni Talaksam. Talaksam tahu kalau Talaksam? Talaksam ni nama kemaluan dobong. Nama kemaluan hyena tu. Hyena jenis makan bangkai. Mengikut kitab Syiah, kenapa kita namakan Sayyidina Uthman itu menantu Nabi, dua orang Nabi punya anak. Dan Sayyidina Uthman Nabi, dari sah hadis Nabi sebut tentang Sayyidina Uthman saja, dia ni ahli syurga, betul tak? Tapi Syiah panggil dia Talaksam. Talaksam ni nama kemaluan binatang yang bernama dobok tu. Dobok ni dia makan bangkai, dia tak makan benda lain. Bahkan dalam kitab Syiah kata, sebab apa kita samakan kemaluan Sayyidina Uthman dengan kemaluan binatang yang hina tu? Kerana dia ada serupa perangai. Lagu mana perangai dobok mengikut kitab Syiah? Dalam National Geographic tak jumpa ni. Dalam kitab Syiah dia kata dobok ni, hyena ni, bila dia buru binatang, sebelum binatang tu mampus, sebelum dia mati binatang tu, dia akan setubuh binatang tu. Dalam kitab Syiah sebut gitu. Tak tahulah. Jadi Sayyidina Uthman ni memang gitu perangai dia. Dia mari satu kisah dalam kitab dia. Pernah seorang perempuan berzina di zaman Sayyidina Uthman, dibawa kepada Sayyidina Uthman untuk dilaksanakan hukum hudud pada perempuan itu. Sayyidina Uthman ni teruk tak teruk mengikut dari riwayat Syiah, sebelum dia dijatuhkan hukuman kepada perempuan itu, dia ragu perempuan. Dia tuduh Sayyidina Uthman buat gitu. Lepas tu baru dijatuhkan hukuman rejam sampai mati. Tengok sebab dobong. Sebab tu dia bubuh nama kemaluan dobong kepada Sayyidina Uthman. Tengok dia nak hina natu Nabi. Nabi berdua orang anak. Zunnurain tak ada pada sahabat lain. Ini kelebihan sampai kiamat, kelebihan ni untuk Sayyidina Uthman. Tak boleh dah kelebihan tu. Jawatan Tasri pun tak akan dapat dah Zunnurain ni. Jawatan tertinggi pun tak ada. Sahabat Sayyidina Abu Bakar tak lihat tu. Sayyidina Abu Bakar menantu apa ni tua. Sayyidina Uthman ni dua orang dengan Nabi ni, anak dia Ruqayyah dengan Ummu Kulsum itu. Tu ya. Gitulah jadi kena ingatlah hadirat mana perkara ni kita kena peka. Pak sahabat ni tak boleh dia kena sensitif. Ni masalah agama. Masalah agama bukan masalah kecil-kecil. Dia bukan masalah akhlak, ni masalah agama hak besar. Sebab tu ulama kata hak ni mana musuh Islam ni dia serang sahabat ni, sebenarnya dia serang qalbuddin, jantung agama. Tu mengikut ulama ni. Ulama yang faham struktur agama, ulama faham. Institusi sahabat ni dari segi struktur dia ni, dari segi kedudukannya, rangka dia duduk di tahap mana, ulama kita faham. Sebab tu dan orang kafir pun faham. Sebab tu dia serang tu kena. Tiba-tiba orang Islam kita tak faham kedudukan. Dari segi rangka ni sahabat duduk tahap mana. Sebab apa? Sebab kita tidak diajar dengan jelas benda-benda begitu. Kita dia ingat sahabat ni sayang Nabi gitu ya. Gitu ya. Mana kalau orang kata ke dia pun tak suka kata ke Nabi. Dia tak faham. Siapa dia nak kata ke Nabi? Kalau kata ke Nabi orang bangkit lah ni. Sebab tu kita kata dah pukul sahabat ni sepertilah pepatah Melayu kata pukul anak sindi menatu. Dia pukul anak sebenarnya dia nak kata ke menatu, tapi paling menatu dia ni tak reti. Menatu dia ni tak reti. Bahawa dia tua rumah anak dia ada, dia tak kuasa. Dia berat menatu lagu ni. Janganlah orang Islam kita jadi lagu tu. Sahabat dipukul teruk nak. Cuba tarik dalam internet lah. Tarik dalam internet. Klik balik, tarik dalam internet. Puji Sayyidina Abu Bakar masuk dalam forum mana-mana. Tobek selalu. Sayyidina Abu Bakar lebih pada anjing. Sayyidina Abu Bakar ni mustawa Sayyidina Abu Bakar ni paling kurang dia kesama dengan iblis. Paling kurang. Bahkan sebenarnya Sayyidina Abu Bakar lebih teruk pada iblis. Cuba tarik dalam internet. Puji Sayyidina Abu Bakar. Mesti buat dia kata begitu. Cuba tarik. Syiah Melayu. Masuk dalam forum mana-mana. Cuba tarik. Puji Sayyidina Abu Bakar, puji Sayyidina Aisyah, puji Sayyidina Uthman. Nak tahu. Marah nak. Dia sensitif. Supalah tu mobil bila cekik kaki orang satu ke dia topik lah ni. Dia tali dengan sahabat. Sebab apa? Sebab kalau molek sahabat, dia tidak ada modal selalu. Syiah dia tak ada modal lah. Kalau kita betul sahabat, dia tak ada modal lah. Mudah ya hadirat. Sumber agama kita ditakdir Allah SWT. Sebab tu saya kata tak kita letak nama takdir. Ini ketentuan Tuhan. Ketentuan Tuhan dalam agama kita ni, sumber agama kita mesti sampai pada sahabat. Cuba fikir molek. Besar tu. Bukan benda kecil tu. Sumber agama kita mesti sampai pada sahabat. Sahabat ni siapa dia? Anak didik Nabi secara langsung. Bahkan fakta agama tidak diiktiraf kalau tidak ada nama sahabat dalam periwayatan, dalam sanad. Itu ayatnya besar sahabat. Seluruh ayat. Sebab tu kita tengok riwayat Syiah dia tak sapa ke sahabat. Dia tak sapa. Kalau pekoh dia sekat Ja'far As-Sadiq.
email dia yang kelima. Dia terhapus. Lepas tu riwayat dia Sayyidina Ali. Tu. Oh, Sayyidina Ali segala-gala. Dia tak pergi pada sahabat lain. Jadi gitulah. Seterusnya tajuk berkenaan dengan hak Fatimah ni ada disebut juga. Hal ni juga menjadi benda yang sentiasa menjadi modal kepada musuh Islam, khususnya Syiah ini. Dia kata Fatimah ini marah pada Sayyidina Abu Bakar. Syiah ni antara benda yang dia nak sangat sabitnya bahawa Fatimah ni benci, marah, istilah ghadab. Faghadibat sebut dalam hadis tu kan. Bila Sayyidatina Fatimah minta tanah Fadak, maka Sayyidina Abu Bakar ta'wi atahalasa nahnu ma'asyiral anbiya la nurath ma taraknahu sadaqah. Itu hadis sahih. Kami para nabi tidak meninggalkan pesaka. Apa yang kami tinggal kalau ada dia jadi sedekah. Sedekah ni maknanya untuk orang Islam. Tu. Sebab keluarga nabi dia tak terima sedekah ni, dia terima hadiah. Heboh. Sebab tu saya nak ni satu kau lagi saya nak sebut sebagai penutupnya. Dah kita bincang semula lah tajuk ni. Keluarga nabi ni mak tu gelak tu. Ke Salman Al-Farisi, cuba tengok Salman Al-Farisi dia nak masuk Islam lah ke mana. Syiah tu bangga sangat tengok ni Salman Al-Farisi. Email dia ni lebih besar daripada Sayyidina Abu Bakar. Sebab apa? Sebab dia cari Salman ni dia cari Nabi. Tu dia dalam kitab dia. Sayyidina Abu Bakar ni Nabi pergi cari dia. Mana lebih? Dia kira lagu tu. Mau berat. Dia pun memang lah jelas. Memang betul. Waktu betul tu Sayyidina Abu Bakar kan Nabi pergi dakwah rakyat dia terima lalu. Nabi kata Sayyidina Abu Bakar lah di kalangan orang Mekah. Bila aku cerita kepada dia tak ada kokek-kokek, tak ada talak sam dia panggil. Sayyidina Ali ada dalam kitab Syah talak sam. Talak sam ni jadi talak sam ni beralasan untuk terima. Walaupun terima selepas tu, tapi peringkat awal terima. Contohnya dalam kitab Syah Nabi bila Nabi tawar ke Islam pada Sayyidina Ali dalam kitab Syiah. Sayyidina Ali kata nantilah dulu, tengok nak klik bincang anak-anak dulu. Ada alasan. Memang Sayyidina Ali terima lepas tu. Memang Sayyidina Ali ni kita pun terima. Kita terima Sayyidina Ali ni kira-kiranya anak-anak Nabi hak pertama masuk Islam. Kita terima tu, biarlah kita terima. Khadijah ni juga isteri dia. Hak di kalangan lelaki hak mula-mula, di kalangan lelaki hak anak-anak Nabi hak terima Islam Sayyidina Ali. Lepas tu hak tidak anak-anak Nabi Sayyidina Abu Bakar. Maknanya Khadijah yang pertama, Sayyidina Ali yang kedua, Sayyidina Abu Bakar yang ketiga. Lepas tu Aisyah ni yang ke-17. Asma tu yang ke-16. Tak apalah tu. Baik, maknanya dalam riwayat syahadah sebut Sayyidina Ali ni pun dia kata nampaknya bercanggah dengan agama datuk nenek moyang kita ni. Nantilah tengok lagi mana, nak fikir-fikir dulu. Dia disebut. Itu tak nak sah. Adalah Sayyidina Abu Bakar dok. Bila sahaja Nabi rakyat dia, dia terima lah. Tidak kata nak tengok lah bukan pasal. No. Tak ada. Tu maksud alasan. Okey baik. Tu Sayyidina Abu Bakar. Orang panggil As-Siddiq itu. Tapi Salman Al-Farisi, sebab tu dia tak kafir. Salman ni, dia ni bila dia tahu ada orang cerita kata Mekah ada dakwah jadi Nabi, dia hantar wakil. So dia siasat betul ke tidak. Mungkin tengok molek dia rupa dia gini, dia kecek, cuba mari, cuba ambil ayat-ayat Quran dia baca aku nak dengar. Mungkin dia ni ahli bahasa. Sebab Salman ni dia alim dalam ilmu Nasara, ilmu Yahudi dia alim. Lepas tu bila Khadir dia ayat dia tak puas hati, dia mari sendiri. Tak saya nak sebutnya bila dia mari, dia uji Nabi. Kenapa dia boleh uji? Apa yang dia uji Nabi? Hari mula-mula dia pergi jumpa Nabi, dia tengok dia tak kata apa. Lepas tu dia makan daripada Nabi. Nabi tu kecek dia bagi makan dia satu hidangan. Nabi kata, "Gapo dia ni? Ini sedekah daripada saya." Nabi tak ada. Nabi kata, "Saya tak makan bagi sedekah." Dia pun ambil kali. Dia tak kata apa dia senyap. Esok dia mari pula. Dia mari pula hidangan. Nabi tanya, "Hidangan apa ni?" Dia kata, "Ini hadiah daripada saya." Nabi pun ambil. Nabi makan bersama dengan sahabat Nabi. Dia Salman tu dia masuk Islam. Memang jelas tu. Apa tu? Apa Salman tu buat gitu apa? Kerana kenyataan yang menyebutkan bahawa Nabi akhir zaman tidak makan bagi sedekah, dia makan bagi hadiah, sebut dalam kitab Taurat dan Injil. Sebab tu Salman tahu. Tiba-tiba Fatimah tak tahu. Tengok cara Syiah dia akan memburukkan Fatimah. Dia akan memburukkan Bani Hashim. Tengok Bani Hashim duk nak
duk nak pesaka Nabi. Padahal orang Yahudi pun tahu bahawa Nabi akhir zaman ni tak akan bagi sedekah tu akhir. Mana hak dia tinggal jadi sedekah, maknanya berkait tu kesinambungan. Kenyataan tu ada sebut dalam kitab Taurat dan Injil. Salman pun tahu. Sebenarnya kalau terima cerita tu, dia memburukkan keluarga Nabi sebenarnya. Kita banyaklah panjang cerita lah kan nak kata Faradibah Fatimah marah. Siapa dia kata Fatimah marah? Ni bawa ya. Dalam hadis tu sebut Faradibah bila Zainab Bakar takwil tanah Fadak kan. Nah, kerana atas rasa saka Nabi jadi sedekah. Sedekah ni bukan saka lah hakikatnya, milik umat Islam lah, dia ambil dari negara. Dia sedekah tu tak boleh. Kami puak-puak Nabi ni tak boleh. Jadi nak ayat Nabi tak ada kepentingan. Nabi jadi sebagai kepala negara tak ada kepentingan. Kalau dia nak ambil, dia nak kumpul harta waktu dia sampai berjuta-juta. Apa kalau dia tinggal banyak pun, anak banyak, dia tak boleh nak manfaat kerana tak jadi saka tu. Tengok tak ada kepentingan Nabi SAW. Orang kafir tak boleh nak kata Nabi nak jadi ketua ni kerana nak kekayaan. Tak boleh nak kata Nabi ni masuk politik kerana perniagaan. Tak boleh nak kata lagu tu. Tak boleh. Sebab kalau orang lain boleh. Kita tengok pemimpin kaya, pemimpin ada kaya semua. Bukan kaya sikit-sikit, kaya banyak. Jadi benar-benar gitu. Jadi Salman tu gitu kedudukan dia. Jadi jelas tu. Kalau kita tengok hadis tadi Sayyidina Abu Bakar sebut tu, dia kata aku tak boleh langgar hadis ni. Jadi Fatimah sebenarnya dia senyap tu sebab dia setuju dah. Setengah ulama kata Fatimah tu dia tidak tahu hadis tu. Ada setengah kita boleh andal lagi Fatimah nak uji Sayyidina Abu Bakar. Betul ke dia ikut ajaran ayah aku? Boleh kita nak kata lagi. Boleh kita nak kata untuk kebaikan. Tapi manusia yang rosak jiwa ni tak silap benda gitu. Cuma dalam riwayat tersebut Faradibah bila takwil maka Fatimah marah. Faradibah tu siapa dia sebut Faradibah tu? Maka dia marah. Tak ke Faradibah guna Faradibah dia orang ngajar domain dah tu, domain ghaibah tu. Dia marah. Tak ke Sayyidatina Fatimah kata dia marah. Dia tu merujuk pada orang lain. Maknanya Faradibah tu orang lain kata siapa dia kata. Waktu kita nak tahu perawi lah katanya. Bila perawi kata, perawi itu ada ke masa tu? Masa berlaku kisah dengan maka perawi tak ada kok. Kok perawi ni lepas tu. Okey, perawi tentunya perawi itu tak ada. Hok jo kata Faradibah. Lepas tu dia kata tu dasar kenapa? Maknanya agak lah dia panggil lagu tu. Barang agak ni kita nak pergi ke mahkamah nak tolak barang hak mana boleh? Dia agak itu. Perawi kata Faradibah, maka dia marah. Mana tahu dia marah? Enggak marah hendak kita tengok muka orang masa padahal dia senang buruk nak berak. Kita kata dia marah. Masa apa? Boleh bakar lagu tu. Mana tahu dia marah? Kadang-kadang orang tu tengah mikir, nampak serius juga muka dia mikir berat ni. Dia tidak marah siapa-siapa pun. Kalau ikut nak kita nak tahu ya marah, ada mengingat sikit dia kena marah. Padahal dia sakit buruk. Dia bahaya colek parut malah. Perawi tadi pun hati-hati lah. Gitulah benda. Sebab tu ulama kata perawi tu dia tahu mana Fatimah marah. Tu benar. Jadi benar, sebab tu riwayat tu walaupun dapat dalam Bukhari itu dari segi sanad. Dari segi sanad tu iyalah sah, tapi dari segi dirayah, dari segi kajian tentang matan dia tu kena tengok juga. Itulah. Jadi kena mengingatlah hati-hati. Jadi insya-Allah minggu seterusnya kita akan bincang khusus pula tu kenyataan cerita yang menyebutkan Fatimah ni benci pada Sayyidina Umar. Penting bagi Syiah kita menyabitkan Fatimah benci pada Sayyidina Umar. Sebab apa Nabi sebut siapa dia marah pada Fatimah, dia marah pada aku. Dia nak sabit dengan hadis tu lah. Tu bawa Syiah ni. Sebab tu dia nak kira juga biar kita boleh terima bahawa Fatimah ni marah pada Sayyidina Bakar. Sebab dia nak kaitkan dengan hadis yang Nabi kata siapa dia marah pada Fatimah seperti marah pada aku. Siapa dia marah pada aku seperti marah pada Allah. Hak dia nak kait tu. Sebab tu dia nak sangat tu. Dia menampakkan Fatimah ni marah kepada Sayyidina Bakar. Padahalnya dalam hadis sahih ada Nabi marah pada Sayyidina Ali. Dia tak kata kan. Nabi marah pada Sayyidina Ali. Lepas tu nak kata kan. Maknanya Allah akan marah juga lah kena kira. Dia ingat dia buat macam formula matematik. Berat semua. Itulah manusia ni bila rosak hati-hati jadi lagu tu. Jadi benda tu bila pusing tu dia bermasalah, dia akan bergerak. Masalah tidak bergerak pada persoalan-persoalan lain. Itu masalah. Jadi insya-Allah kali ni kita akan bincang pada minggu seterusnya. Setakat itulah wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.